Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. IKS bersiaran lagi sama saya Nur Aisyah Mustafa. Batu nisan atau batu penanda kubur menjadi tanda nama pusara bagi si mati. Ia mempunyai pelbagai rupa dan bentuk bergantung kepada kefahaman serta kebudayaan sesebuah masyarakat. Malah, peletakan batu ini juga dikaitkan dengan status dan kemewahan seseorang. IKS kali ini meninjau kesungguhan Muhammad Azhar Sadan, pembuat nisan komersial, menerusi kunjungan wartawan Muhammad Akhtar Haji Hamzah ke Skincan, Selangor. Setiap kehidupan akan ada pengakhirannya. Bermakna setiap yang hidup akan menemui mati. Bagi umat Islam, mengingati kematian merupakan satu cara terbaik manusia untuk muhasabah dan memperbaiki segala kekurangan serta kesilapan. IKS minggu ini kami bawakan kepada anda jerit perih seorang anak tempatan di daerah Sekincan, Selangor mencari rezeki sambil beramal kepada penduduk setempat melalui perniagaan pembuatan batu nisan dan kepuk. Insan ini bernama Muhammad Azhar Sadan. Baginya, batu nisan adalah sebahagian daripada hidupnya. Memulakan perniagaan seawal usia 21 tahun, 19 tahun yang lalu, Muhammad Azhar, 42 tahun, menganggap perusahaan ini merupakan fardu kifayah buat umat Islam di kawasannya. Sejak tahun 1990 dan kini dibantu 4 orang pekerja, produk batu nisannya telah berkembang dari Skincan, Selangor hingga ke seluruh pelosok negara. Selain daripada berniaga, kita juga memang niat kita untuk berkhidmat kepada masyarakat lah. Dan selain daripada berniaga, kita pun kami beramal jariah. Sebab batu nisan ni pada saya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang Islam dia meninggal, dia akan cari batu nisan pada bangsa kita sendiri. Bermula secara kecil-kecilan dengan modal sendiri sebanyak RM5,000, kini beliau telah mengembangkan syarikatnya hasil bantuan yang diterima daripada Majlis Amanah Rakyat, MARA serta Bank Pertanian. Secara purata, syarikatnya menerima tempahan sehingga lebih 50 pasang batu nisan dalam sebulan. Selain batu nisan, syarikatnya turut menjual kepuk, juga dikenali binaan pusara pasang siap yang lebih praktikal, yang mudah dibuka semula dan dipindahkan. Lazimnya pemasangan kepuk dan batu nisan ini mengambil masa hanya 30 minit. Muhammad Azhar yang mendapat ilham untuk menjalankan perniagaan batu nisan daripada arwah gurunya sentiasa mencari idea baru bagi memperbaiki rekaan nisannya. Seiring arus permodenan, beliau turut menerapkan penggunaan teknologi terkini dalam pembuatan nisannya. Contohnya di sini menerusi kaedah tebuk yang digunakan beliau untuk mengukir nama si mati pada nisan. Daripada batu lain pun sama juga. Itu bentuk daripada abu kan. Kalau nak tengok daripada situ ada. Dan maklumat yang diperlukan ialah nama si mati, tarikh lahir serta tarikh kematian yang akan diukir dalam tulisan Jawi dan Rumi. Ini merupakan ukiran nama atau plate yang telah siap diukir, nama tarikh si mati, dan plate ni akan
lekatkan di batu nisan. Dan untuk menghasilkan plate ni, alat ini digunakan, teknologi ni Abang Azhar digunakan dipanggil apa dia ni Abang Azhar? Ini namanya sun blasting. Sun blasting. So boleh kita tengok dalam macam mana punya sun blasting. Jadinya plate ni akan letak sini Abang Azhar? Ya, letak di sini. Ya. Kita akan proses tembak pasir lah. Supaya nisan ni dia lekuk lah. Ya. Lekuk, jadi untuk supaya tulisan tu tak hilang lah. Untuk menghasilkan batu nisan bukanlah sesuatu yang mudah, sebaliknya ia memerlukan kesabaran, ketelitian dan latihan yang berterusan. Bagi Muhammad Azhar, beliau mengambil masa 1 hingga 2 minggu untuk menyiapkan sepasang batu nisan dari jenis batu. Bagi nisan dan kepok dari jenis kayu cengal pula, pembuatannya mengambil masa lebih lama, iaitu dari 2 hingga 4 minggu. Namun bagi pelanggan yang mahukan segera, beliau akan sedaya upaya mempercepatkan proses pembuatan batu nisan mengikut kemahuan pelanggan. Harga yang ditawarkan juga berbeza mengikut jenis. Selain daripada batu nisan terrazzo, kita ada juga menjual batu nisan daripada batu jenis batu granat lah. Dan ada pelbagai jenis, antara yang batu granat warna hitam ni harga dia sekitar dalam RM650, dan juga batu granat warna merah ini dalam RM1,100 lah, lebih kurang harga lah. Dan juga batu warna hijau dalam RM550. Siap dengan nama semua lah, pasang dengan nama semua. Dan nisan ni memang ada pelbagai jenis lah. Dan juga selain itu kita ada batu daripada batu marble, juga nisan kayu daripada kayu cengang. Jenis batu yang berlainan menghasilkan kualiti yang berbeza pada batu nisan keluaran syarikat Muhammad Azhar ini. Nisan granite misalnya menyerupai marmar, tetapi ia lebih keras serta boleh diperolehi dalam pelbagai warna, termasuk merah, hijau dan hitam. Harganya juga lebih mahal memandangkan ia diimport dari luar negara. Nisan terrazzo pula merupakan campuran semen, batu, pasir dan kapur. Ia merupakan nisan mampu milik, keluaran syarikatnya dijual pada harga serendah RM130 sepasang. Harga yang dikenakan termasuk perkhidmatan ukiran nama menggunakan kaedah sandblast pada kepingan plate atau terus di atas batu nisan. Menjadi usahawan batu nisan pertama yang menjalankan perniagaan secara online, banyak membantu dalam mengembangkan perniagaan Muhammad Azhar Sadan Enterprise. Ikuti keistimewaan nissanworld.com serta kaedah pembuatan nisan jenis terrazzo keluaran syarikat ini. Untuk memudahkan masyarakat, syarikat Muhammad Azhar membezakan keluaran batu nisan lelaki dan perempuan. Bagi batu nisan lelaki yang seperti ini, biasanya ia berbentuk bulat ataupun 4 segi. Dan bagi perempuan pula, bentuknya lebih pipih dan juga lepir. Muhammad Azhar telah membuktikan usahawan batu nisan sepertinya mampu berjaya serta meraih pendapatan lumayan. Perniagaannya kini maju selangkah ke hadapan sejak memperkenalkan laman webnya yang dilancarkan 2 tahun lalu. Beliau merupakan yang pertama dan satu-satunya pembuat batu nisan di Malaysia yang telah menjalankan urusan perniagaan secara talian atau online menerusi laman webnya nissanworld.com. Saya rasa
penggunaan internet juga banyak membantu perniagaan bangsa dengan pelancarannya www.nissanworld.com. So boleh cerita sikit dah bila dilancarkan, so bagaimana ia membantu perniagaan bangsa? Nissanworld.com dilancarkan lebih kurang dalam 2 tahun lah. Dan sejak kita aktifkan nissanworld.com ni melalui internet, alhamdulillah penerimaan pelanggan tu amat menggalakkan lah. Dan kita terima pelanggan hampir ke seluruh negeri lah dalam Malaysia. So bermakna daripada utara ke selatan hingga ke Sabah Sarawak lah. Lebih macam tu lah. Satu Malaysia lah. Ya. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia. Okey, baik penonton, sebelah sini kita akan saksikan bagaimana Nissan Terrazzo ni dibuat daripada acuannya hinggalah jadinya sendiri. Dengan siap. Tentu ramai yang ingin tahu bagaimana batu nisan atau batu penanda kubur ini dihasilkan. Batu nisan jenis Terrazzo diperbuat daripada campuran semen putih Portland dan batu halus dengan saiz sekitar 5 mm yang digaul mengikut nisbah campuran yang ditetapkan. Kemudian campuran tersebut akan dituang ke dalam acuan nisan. Set acuan yang pelbagai disyarikannya diperbuat daripada fiberglass bagi menghasilkan model-model batu nisan Terrazzo tertentu, sama ada untuk lelaki, perempuan maupun kanak-kanak. Sebelum dimasukkan ke dalam acuan, pekerjanya akan meletakkan besi R10 ataupun R10 di tengah-tengah bertujuan menguatkan dan mengukuhkan lagi batu nisan yang bakal dihasilkan. Ia kemudiannya akan dibiarkan semalaman sebelum dibuka pada keesokan harinya. Setelah dikeluarkan dari acuan, proses menggilap dan melicinkan akan dimulakan dengan mesin khas ini yang lebih cepat dan mudah. Bagaimanapun ada bahagian pada nisan ini yang memerlukan penggilapan secara manual menggunakan kertas pasir oleh pekerjanya, manakala ia tidak boleh dilakukan oleh mesin. Dan akhir sekali, kerja pemasangan nama semati pada nisan dilakukan. Ini merupakan batu nisan dan kepok yang dibuat daripada kayu cengal. Dan seperti yang anda lihat tadi, ini diukir oleh pekerja-pekerja Cik Azhar. Dan inilah hasilnya, kepok dan batu nisan daripada cengal. Amat menarik. Bagi Muhammad Azhar, beliau akan terus memperbaiki mutu kerja dan perkhidmatan syarikatnya, seterusnya mengembangkan lagi sayap perniagaan batu nisan ke peringkat yang lebih membanggakan dengan diiringi sokongan dan dorongan dari keluarga tercinta. Sekian dahulu paparan IKS minggu ini. Jangan lupa emailkan komen dan pendapat anda di iks1@rtm.gov.my. Dan buat penonton setia IKS, ingin diwar-warkan di sini bahawa mulai tahun hadapan, bermula 9 Januari 2010, IKS akan berubah siaran pada setiap hari Sabtu jam 12 tengah hari. Sebelum mengundur diri, kami di IKS ingin mengucapkan selamat tahun baru dan tidak terlewat rasanya kepada seluruh umat Islam, salam ma'al hijrah. Terima kasih juga atas kesetiaan anda menonton IKS sepanjang tahun 2009. Teruskan setia bersama kami, IKS ke pentas dunia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Thank you.